Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita mulakan dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, saya rasa ni live yang pertama untuk tingkatan 3. Saya tadi dah tengok-tengok juga dekat dalam kelas. Saya dah tengok-tengok juga ya, yang dah hantar. Saya dah tengok untuk latih tubi pra kerja khusus saya rasa ada tak ramai untuk kelas budi ni, ada 2 orang. 2 orang belum hantar 2 orang. Kalau kelas bakti ada kelas bakti okey, kelas bakti. Tengok sikit mana kelas bakti berapa orang yang dah hantar. Seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang sahaja yang dah hantar kelas bakti. Yang ni tugasan yang saya bagi pada 10 Jun. 10 Jun. Hari ni dah 1 Julai. Dah masuk 3 minggu dah. Sepatutnya dah selesai. Lagipun saya hanya minta buat 2 fasa saja. Okey, fasa penyataan masalah, reka bentuk, design dan juga sedikit algoritma. Yang lain tu tak perlu pun, tak sampai coding pun lagi. Okey. Baik, kita hold dulu yang pra kerja khusus. Hari ni kita akan tumpukan masuk balik topik dalam buku teks. Baik, tajuk kita hari ni adalah algoritma. Standard kandungan 3.1. Hari ini kita buat sekejap saja. Saya hanya akan tumpu satu topik saja. Okey, pembangunan algoritma, iaitu 3.11. Ciri-ciri search dan sort. Okey, saya akan refer dulu buku teks, tapi lepas ni saya ada satu slide. Dan slide tu nanti ada aktiviti kat dalam. Tapi saya mungkin menjadikan ia sebagai kerja rumah. Okey. Baik, ciri-ciri search dan sort. Dalam buku teks ni dia sebut kita punya ni Zulaika ingin mendapatkan sebuah buku di perpustakaan untuk digunakan sebagai rujukan. Oh, kejap ada orang telefon pula. Okey, sekejap ada gangguan telefon. Okey, saya ulang balik. Baik, search adalah proses tadi mana Zulaika kat atas ni. Digunakan sebagai rujukan semasa membuat tugasan di perpustakaan. Terdapat lebih daripada satu cara atau teknik search boleh digunakan bagi mencari buku-buku di perpustakaan, bergantung kepada bagaimana buku-buku tersebut disusun. Okey. Search ialah proses untuk mendapatkan suatu item tertentu yang terkandung dalam satu senarai. Dalam bidang pengkomputeran, search amat penting untuk membantu manusia mendapatkan maklumat yang dikehendaki dengan lebih cepat. Manusia boleh mengarahkan aplikasi pemprosesan kata untuk mencari satu perkataan yang berulang dalam suatu senarai. Dalam bab ini, 2 jenis search akan dipelajari, iaitu linear search dan binary search. Okey, kita akan buat 2 ni saja, linear dan binary. Okey, what is the meaning of linear search?
Linear search ialah satu teknik untuk mendapatkan item yang dikendaki dalam satu senarai linear. Carian akan bermula dengan item pertama yang terdapat dalam senarai. Jika item pertama bukan item yang dikehendaki, carian akan diteruskan dengan item kedua. Begitulah sehingga menjumpai item yang hendak dicari. Bila dah jumpa, carian menjadi selesai. Jika item yang dicari tidak dijumpai, carian juga menjadi selesai. Dan carian itu akan menghasilkan, ditamatkan tanpa hasil. Contoh 3.1. Pencarian satu item menggunakan linear search. Erina dan kakaknya Isma ingin membeli buah mangga untuk membuat puding. Mereka ke sebuah pasar raya yang menjual buah-buahan. Terdapat beberapa bahagian yang diletakkan dengan pelbagai jenis buah-buahan di sepanjang ruang jualan buah-buahan. Erina dan Isma berjalan di sepanjang ruang jualan dan mencari buah mangga. Buah-buahan terdapat dalam bahagian tersebut ialah bahagian pertama, pisang. 2, manggis. 3, mangga. 4, dragon fruit, buah naga. Dan kelima adalah apple. Apple. Okey. Langkah 1. Ini cara menggunakan linear search. Okey. Kita rujuk ke bahagian pertama. Jumpa tak mangga? Tidak jumpa. Kemudian kita pergi ke langkah kedua, mencari bahagian yang kedua, tidak berjumpa dengan mangga. Bahagian ketiga, berjumpa dengan mangga. Langkah keempat, carian dihentikan kerana outputnya telah dijumpai, iaitu mangga. So, tak pergi lagi carian ke bahagian keempat dan kelima. Baik, 3.2. Carian data dalam satu senarai menggunakan linear search. Okey, baik. Macam ni, kalau dalam pemprosesan Excel ataupun Access, kita akan menggunakan begini. Contoh sekarang, perhatikan senarai nama kelas 3 Utarit. Carian dimulakan dengan nama pertama dalam senarai. Alif Kushairi mendapat 98. Catat nama Alif Kushairi, kemudian lihat nama kedua sehingga nama yang terakhir dapat 90 markah. Okay, so sekarang nama murid yang mendapat 90 markah di atas dicatatkan. So maknanya awak mencari siapa yang ada markah 90 dan ke atas. Kemudian keluarkan namanya, tapi awak kena buat satu-satu menggunakan linear search. Okay. So ini adalah contoh yang kedua menggunakan linear search. So bermakna kita bukan terus mencari, kita terus menumpukan kepada markah. Kita hanya menumpukan daripada atas sampai bawah. Itu adalah linear search. Kita cari pada atas, jumpa 90. Okey, keluar nama dia. Cari ke nombor 2, 70, tak jumpa. Nombor 3, 90, keluarkan nama dia. Sampailah habis. Dan ia, kelemahannya adalah memakan masa yang lama untuk mengumpulkan data ataupun untuk mencari item yang dikehendaki, sebab kena terus satu-satu sampai habis. Itu cara linear search. Okey. Jadi inilah hasilnya pelajar-pelajar yang mendapat markah 90 ke atas setelah dicari menggunakan linear search. Okey. Linear search satu algoritma sangat mudah item. Okey, ini maknanya ini adalah kelebihan dia. Okey, seterusnya kita pergi ke binary search. Ini yang kedua dalam 3.1.1. Binary search ialah teknik carian yang melibatkan keputusan dua pilihan. Sebelum melakukan binary search, item-item dalam senarai perlu diisi dalam urutan menaik. Urutan menaik. Diisi dalam urutan menaik. Mana tadi? Okey, kemudian item yang berada di tengah senarai akan disemak. Jika item di tengah ialah item yang dikehendaki, maka carian akan tamat. Jika tidak, item itu jika tidak, item yang dikehendaki dibandingkan dengan item di tengah senarai itu. Jika item dikehendaki lebih kecil, maka item di tengah item yang dikehendaki lebih besar. Maka item di tengah senarai serta semua item. Okey, yang ni awak bacalah. Nanti awak dengar saya baca betul awak pening.
Kita tengok contoh. Macam mana cara membuat binary search. Okey, cuba tengok dia buat ya. Letakkan indeks contoh 3.3 dalam buku teks. Letakkan indeks pada setiap item dalam senarai bermula dengan kosong. Dia berikan satu senarai nombor. Nombor yang dia cari adalah 35. Kalau kita guna linear, kita akan pergi kat 12, 30, 35 baru jumpa 35. So sekarang tengok cara dia buat ya. Letakkan dengan indeks pertama adalah kosong. So letakkan indeks kosong pada carian yang pertama. Kemudian kenal pasti item pertengahan dalam senarai. Okey, item pertengahan dalam senarai adalah 0 tambah 8 bahagi 2 sama dengan 4. So item yang berada di tengah adalah 42. Okey, item tengah ya. Ni dia tunjuk 42. Okey, dengan memasukkan indeks dia 0 hingga 8, cari item di tengah dulu untuk menggunakan binary search. So kita letakkan 4. So item dia adalah 42. Pergi langkah 3. Bandingkan item dicari dengan item pertengahan. Didapati 35 lebih kecil daripada 42. Oleh sebab 35 lebih kecil dari 42, maka item 42 dan item-item selepasnya diabaikan. Kenal pasti item pertengahan dalam senarai tinggal. Okey, sekarang ni dah dapat macam ni. Maknanya kita dah buang separuh daripada senarai ini, yang mana apabila dibandingkan senarai itu dia adalah lebih besar daripada item yang dicari. Baik, langkah 4 apa nak buat? Okey, langkah 5 bandingkan 35. Ini dah buang kan? Ini dah buang. So sekarang kita cari lagi item yang berada di tengah-tengah. Daripada 0 hingga 3, item berada tengah-tengah adalah 1. 1 kat sini ya. So sebenarnya okey. Jadi sekarang item 1, adakah kita tanya item 1 adakah 30, bandingkan 35 dengan 30. Didapati 35 lebih besar daripada 30. Tadi 35 lebih kecil daripada 42. So sekarang 35 lebih besar daripada 30. Oleh sebab 35 lebih besar dari 30, maka item 30 dan item sebelumnya diabaikan. Buang pula yang sebelumnya. Kemudian carilah item yang berada di pertengahan daripada 2 dan 3. So bermula dengan 2. Dan carian telah selesai. So ada berapa langkah sahaja kalau kita nak mencari menggunakan linear search. Contohlah linear search ni 35 ni duduk kat sini. Jadi kita akan ada 8-9 langkah. Sedangkan menggunakan binary search kita hanya ada 7 langkah sahaja telah dapat mencari jawapannya. Okey, ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Semua faham? Okey. Kalau senyap tu fahamlah. Kalau nak cakap on mic sendiri, betul boleh cakap. Okey, tak ada Okey, bermakna dah faham. Dah faham. Okey, bila dah faham yang ni, okey cuba tengok contoh. Ini contoh, salah satu lagi contoh binary search. Okey, Shalina perlu menggunakan buku panduan telefon untuk mendapatkan nombor telefon rumah Mason. Shalina perlu mencari nama bapa Mason iaitu James dalam buku panduan telefon. Andaikan halaman di tengah yang dibuka ialah M. Perhatikan J berada sebelum M. Perhatikan J berada sebelum M. Okey, so dia buat, maka separuh daripada halaman buku itu bermula daripada M hingga Z terus dibuang. Tak payah cari lagi sekat situ. Dan tengok langkah 2. Langkah 2 daripada A ke L, cari yang di tengah-tengah. So dia jumpa adalah F. Jadi F adalah lebih kecil daripada J. Jadi kita abaikan huruf yang berada sebelum F. Jadi sekarang kita hanya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cari item yang berada di tengah-tengah lagi. So
Disebabkan huruf J dicari berselepas huruf F, maka halaman huruf F dan semua, ini yang diabaikan tadi. Okey, halaman yang terbuka ialah I, buka dekat I tengah-tengah. Okey, halaman G dan H diabaikan kerana ia berada sebelum pada huruf J. Okey, kemudian halaman di tengah adalah K. K pula diabaikan K dan L kerana K dan L berada selepas huruf J. Dan tinggallah carian yang huruf J yang tak dijumpai. Okey, ini adalah kerja anda. Okey, aktiviti 3.1, muka surat 68. Muka surat 68. Perhatikan senarai nombor berikut. Okey, ini senarai nombor yang diberi. Cari nombor 5 dengan menggunakan linear search dan binary search. Okey, cari nombor 40 dengan menggunakan linear search dan binary search. Bandingkan bilangan langkah yang digunakan dalam soalan 2 dan 3. Beri justifikasi anda. Okey, ini kerja anda untuk minggu ini. Ini kerja anda untuk minggu ni. Okey, cara nak buat. Okey, buat huraian langkah seperti yang ada dalam contoh ni. Dah bagi dah, ada contoh dalam ni. Okey, dan ada huraian-huraian dia. Okey, huraian dia. Huraian-huraian yang seperti ini penting ni huraian-huraian ni. So langkah 3, kenapa awak kata kena buat ambil di tengah? Kenapa awak kata kita kena buat ikut linear? Okey. Okey, so bila dah dapat, kena buat perbandingan justifikasi tentang kelebihan menggunakan linear search ke binary search untuk cari nombor 5 dan nombor 40 menggunakan senarai nombor yang ada di dalam ini. Okey. Last sebelum saya tamatkan, ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey. Semua okey. Semua okey Okey, kalau semua okey, itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung. Nantilah yang slide ni nanti kita buat untuk kelas minggu hadapan, insyaAllah. Yang ni sebab dia bersambung dengan sort. Okey. Dan nanti tolong baca sambungannya tolong baca. Jangan habis kat sini saja. Sambungannya tolong baca. Yang ni senang je ni. Sangat senang, saya rasa boleh siap. Hari ni pun boleh siap. Okey, bila dah siap, tolong baca. Yang kedua adalah sort yang kita akan buat pada minggu hadapan. Saya tak akan ambil masa lama untuk buat live class supaya memudahkan awak untuk belajar. Okey, dan saya pun mungkin ada cikgu lain juga nanti akan mencelah untuk subjek-subjek yang lain. Okey, itu saja. Nanti untuk kelas akan datang, kita akan menggunakan kod yang sama, iaitu ASK Form 3 Syafukan. Okey, saya akan gunakan kod yang sama setiap kali kelas dalam Meet. Untuk setiap kali ada perjumpaan lah. So macam hari ni, minggu depan saya tak dapat jadual lagi sebab jadual saya berubah setiap minggu. Untuk minggu ni, hari ni saya kejar juga untuk buat pagi, kerana petang saya akan bertugas untuk jaga Form 5. Okey, kalau tak ada apa-apa, peringatan pada saya ni, kelab bakti ni, banyak kerja tak hantar, banyak kerja tak hantar. Lambat pun lambat, janji hantar. Kelas budi nampak okey sikit, kelab bakti ni. Tak sampai separuh yang hantar kerja saya bagi. Okey, so ini adalah amaran yang terakhir sebelum saya buat tindakan bersama pihak sekolah memberi amaran kepada pelajar untuk menyelesaikan tanggungjawab anda. Sebab sekolah akan buka tak tahu bila lagi. Kalau awak tak buat kerja, awak tak belajar, sebenarnya awak sangat rugi dan ketinggalan. Saya tidak ulang lagi. Ingat, awak ni tahun awak akan naik ke tingkatan 4 tahun hadapan. So buatlah bersungguh-sungguh, walaupun PT3 tak tahu lagi gambarannya macam mana. Buatlah yang bersungguh-sungguh, yang terbaik yang awak boleh, yang semampunya. Bila awak dah boleh buat kerja di rumah, buatlah kerja di rumah. Selesaikanlah walaupun dah lepas topik tu. Saya tak marah, cuma saya minta siapkan. Saya tak paksa buat terus siap, tak. Kalau boleh siap terus, buat dan hantar. Kalau tak boleh, buat juga, selesaikan kemudian pun tak apa. Okey.
Okey, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Kita tangguh dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pada minggu depan.